So linear law. Before kita masuk ke topik ini, kita kena tahu linear law ni dia kena ada beberapa kelengkapan yang kamu kena ada. First kali, dalam matematik, not only matematik moden, math pun kena ada juga. First kali kena ada kertas graf, wajib ada. Boleh nampak tak kertas graf ni? Kertas graf ni macam cikgu pun ada. Cikgu pun pergi beli. Cikgu dah suruh kamu minggu lepas lagi supaya ada. Sebab kita nak masuk linear law, ada linear programming lagi dekat AdMaths yang menggunakan kertas graf sepenuhnya. Dan make sure pakai pensel. Dan tolonglah kepada student yang masih using pen untuk lukis graf, tolong berubah. Pakai pensel. Kalau yang tak mampu pakai yang kayu macam cikgu kan. Tapi make sure depan dia kena tajam. Sebab ramai most of student dia pakai yang kayu. Tapi dia tak mau sharp yang depan, tak nak beli sharpener. So dia punya graf jadi sangat bodoh lah dan sangat tak cantik. So dua benda ni, dan satu lagi yang paling penting adalah pembaris panjang. Dekat MathMode pun sangat penting. Sebab tu bila SPM, kita cikgu-cikgu Jabatan Matematik mesti akan tunggu. Ni time SPM tau. Di Dewan DSG kan. Cikgu-cikgu Math akan tunggu dekat luar, akan bekalkan kamu dengan pembaris panjang. Siapa yang masih lagi tak ada pembaris panjang. Sebab apa? Sebab dalam graf tu dia memerlukan garis panjang. Sebab tu kita nak memudahkan. So dekat hari ni cikgu nak kamu ada pembaris panjang sebelum SPM lah. Seeloknya. Cikgu memang dah ada banyak lah pembaris. Ni semalam baru jumpa lagi. Kadang-kadang hilang kan. So kita kena tengok. So linear law, kita nak masuk basically linear. What is linear? Boleh siapa-siapa terang dekat cikgu what is linear? Cepat. Sebut je apa-apa pun. Semuanya betul. What is linear? Straight line. Ya. Linear bila kita sebut dia adalah satu straight line. Tak kisahlah macam mana straight line dia. Straight line begini, mungkin ke bawah. Semua yang merubahkan dia adalah this one is positive gradient. Dia punya kecerunan positif. So this one negative. Kalau macam ni dia punya gradient zero. Ni kita dah belajar daripada basic lower form lagi. So today kita akan masuk deep, tak deep sangat pun. Kita nak masuk satu topik saja, satu subtopik yang cikgu nak tekankan dekat sini about how to draw best fit. Best fit, cikgu ulang sekali lagi, best fit. Okay, kita sebelum masuk nak buat draw best fit hari ni, kita buat best fit je. Kita santai-santai je hari ni. So kita masuk apa yang ada di dalam linear law. Dia ada 6.1 linear and non-linear relation. Nanti kita akan bagi tahu linear tu bermaksud garis lurus. Kalau non-linear tu bentuk dia lain lah. Contoh bentuk curve ke, reciprocal ke, bentuk apa-apalah dalam graf. Itu kita, sebab tu motif untuk linear law adalah menukarkan equation non-linear to linear form. Ingat, cikgu ulang sekali lagi, dia punya objektif paling besar dalam linear law adalah untuk menukarkan non-linear equation to linear. Kita nak jadi dia garis lurus je. Sebab daripada garis lurus, kita dapat menentukan constant dia dengan lebih baik. Nanti kita akan tunjuk lebih baik. Lebih lepas ni. 6.2 linear law and non-linear law relation. Lepas tu kita masuk application. So hari ni cikgu dah cakap, cikgu akan tekankan kepada best fit sahaja. Okay, before that, cikgu nak tunjuk kenapa cikgu rasa linear law ni penting. Boleh nampak tak? Linear law ni sangat penting. Sebab bila cikgu ajar, contoh last year cikgu ajar AdMaths kata 5. Cikgu ajar set 3. So bila set 3 for the low achiever, kita suruh dia tackle soalan ni. Kita ada beberapa topik je kita suruh dia tackle. Sebab kita tak nak ada wujudnya G. Student G. Single digit contoh. So ini adalah salah satu topik yang sebenarnya budak yang low achiever pun boleh buat. Kita tengok kepada dia punya dia punya soalan. Ini paper 2 cikgu ambil. Paper 1 confirm akan keluar juga. Memang ada paper 1. Ini paper 2 ini dia terpadam tau. Ini 2015. Ini 2016. Ini 2017. Ini 2018. Ini 2019. Okey, kita tengok kepada linear law sahaja. Ini bahagian dia tau. Ini bahagian A, B, C. Dia masuklah maksud dia. So, setiap tahun, ni 2015 masuk satu soalan. 2016 masuk satu soalan. 2017, 2018, 2019. No wonder last year pun masuk juga.
Memang ada masuk soalan ni. Contoh soalan macam mana cikgu? Yang ni contoh soalan dia 2019. Question number 11. Markah dia berapa ni? Tolong kirakan untuk cikgu. Berapa markah dia semua ni? 10. 10 kalau dalam soalan AdMath sebenarnya dia adalah soalan yang sangat perlu kita jawab kalau dia mudah. Sebab dia carry boleh dapat markah. Sebab daripada graf saja kamu dah boleh dapat 4 to 5 marks daripada graf. So, yang ini kita akan titik beratkan. Ini bukti kedua, 2018 pun masuk juga, 10 markah juga. Ni kita tak jawab lagi nanti. For the part 3, nanti kita akan cuba selesaikan all the SPM question. Kita akan buat macam biasa lah kan. Lepas kita habis topik, cikgu selalu dedahkan kamu dengan soalan SPM. Sebab cikgu nak kamu tengok yang SPM itu adalah macam mana dia punya soalan tu. Itu yang paling penting sebenarnya. So kita masuk pula 2017 pun sama juga. Soalan dia dah bagi table. Nampak table ni ada yang ini penuh. 2017 ada yang kamu kena isi table. Tu lumrah lah tu. Dia boleh juga dapat. So ini adalah satu lagi. So hari ni kita nak buat best fit. Line best fit macam mana? Sebelum kita masuk, kita pergi introduction dulu. Cikgu dah terangkan beberapa soalan SPM betapa pentingnya the importance of linear log. Okay, sekarang kita tengok beberapa keywords. Ni dalam buku teks ya. Cikgu kena sentuh juga buku teks. Walaupun cikgu ni jenis tak suka sangat tengok buku teks. Sebab cikgu suka ajar guna cara cikgu sendiri kan. So linear relation, hubungan linear, non-linear relation, hubungan tak linear, inspection method, kaedah pemernyuan, line of best fit. Ini ya. So line of best fit dia dekat dalam ni. 6.1. Kalau kamu tengok, sini syllabus baru. Kalau kamu tengok for the last syllabus KBSM, dia 6.1 dia adalah best fit, line best fit. Sekarang dia dah keluarkan dah best fit tu, dia masuk jadi kecil lagi. Tapi cikgu tetap juga nak ajar how to draw line best fit. Kita nampak tak apa yang apa kaitan lukisan ni sebenarnya? Boleh nampak tak lukisan tu? Ni lukisan lagi. Siapa boleh nampak lukisan ni? Ini apa nama lukisan ni? Art. Ni art siapa ni? Nampak tak tu? Pineapple tu. Say hey. Nampak tak pineapple tu? Nampak. Apakah itu? Apakah kaitannya? Cikgu pun tak berapa tahu juga kaitannya kan. Bila tengok buku teks ni baru kita boleh nampak. So dia adalah string art. Is type of art which use string to rope to form geometric pattern. String art apply the use of straight line form pattern which are not straight line. Maksud dia, kita tengok video dulu. Kita tengok video dulu. Ini video dia, cikgu besarkan. Kita start tengok video dia. Dengar kan suara dia? Dengar. Pagi-pagi ni boleh goyang-goyang sikit kepala kan. Dengar lagu-lagu ni, dia boleh memudahkan kita untuk belajar matematik lagi. Fokus ya tengok video ni, nanti cikgu nak tanya. Ini nama dia string art. Kamu pun boleh buat sebenarnya kat rumah. Maju sikit. Maju sikit lagi. Bagi kita kembali masuk.
Okey, dah tengok video tadi. So apa kaitannya kan? Apa kaitan dengan topik kita hari ni? Kaitan dia. Siapa boleh seorang tolong cikgu? Apa kaitan dia string art tadi? Tali punya art. Apa dia punya nak comply dengan kita punya topik hari ni? Linear law. Rasa-rasa apa dia? Boleh seorang tolong? Dia, Dia dia guna straight line untuk form pattern. yeah. Itu sebenarnya jawapan yang betul. Maknanya dekat sini dia nak tunjuk bahawa dia menggunakan straight line untuk melukis benda-benda yang bukan straight. Contoh macam ni kan. Pineapple. Contoh yang ni tadi dia lukis gambar apa ni? Gambar apa tak tahu ni? Gambar Dragon Ball ke? Kan? So walaupun dia bentuk circle, tapi dia menggunakan kaedah straight line untuk menyelesaikan dia punya art dekat sini. Itu dia punya kesinambungan lah yang ditunjuk oleh buku teks ni. Siapa nak tengok video ni, boleh scan QR code dekat sini. Cikgu dah tengok dah dekat situ. So tanpa membuang masa, kita terus kepada, so hari ni kita nak buat apa? Kita hari ni nak fokus kepada best fit. Cikgu tulis dulu kat sini. Kita nak draw line best fit. Ini nombor 1. Sorry, tulisan hari ni tak nak bagi jatuh komputer kan, laptop. So nombor 2 kita akan buat gradient. Kita akan cari gradient dia. Gradient ni cikgu tak nak cerita banyak sebab dia from the lower form. Gradient chapter berapa? Chapter 10 form 2. Dia ada kat chapter 10 form 2. Gradient. So kita tak nak. Kita hari ni kita recall je. Lepas tu apa lagi kamu yang ada kaitan dengan topik ni? Gradient. Lepas tu plot. Macam mana kita plot? Daripada data kita ada satu table. Data tu kita nak plot. Plot pun kita dah belajar lower form. Form 2. Ini form 2 chapter 10. Yang ini form 2 graph. Graph function kamu belajar form 2 chapter 8. Aku boleh hafal sikit. Graph function. Topik dia kamu dah tahu dah. Lepas tu kamu belajar koordinat. Koordinat pun cara nak membaca itu semua dah belajar tingkatan 2. Form 2 koordinat chapter 7. Ini semua kita akan recap balik. Cuma topik ini berhati-hati. Ada satu benda yang cikgu perlu bagi tahu. Kadang-kadang bila plot tu dia selalu dia selalu salah. Student selalu buat salah. Hatta yang pandai pun selalu dia careless kita panggil kan. So dia tanda tu jadi salah. So hari ni cikgu akan tunjuk daripada A sampai Z. Macam mana nak buat. And then cikgu nak kamu buat sendiri dan cikgu semak dalam ni. Nanti kita akan buat. Kamu akan gambar dan cikgu akan semak. So semua ni kita akan buat. Line best fit, gradient. Semua ni kaitan dia. Nanti kita akan tengok. Satu contoh yang cikgu akan buat. So ramai yang tanya. What is best fit? Kita baca dulu. Dia punya definition. Cikgu skip semua ni. Supaya kamu ni bila cikgu suka skip tau. Sebab cikgu nak kamu nampak dulu gambaran yang jelas. Apa yang dalam topik tu. Baru kamu akan jadi rasa, oh AdMath ni mudah. Cikgu tak nak bagi benda-benda yang burdenkan kepala kamu dan cakap AdMath tu susah. AdMath is not susah yang macam mana kamu fikir. Sebenarnya dia mudah. Okay, kita tengok best fit. Okay, ini yang kena tengok betul-betul. Semua kena fokus 10 minit daripada sekarang. Cikgu nak tunjuk. Cikgu nak bagi tahu semua benda. Nanti cikgu nak kamu buat. Okay. Best fit tu apa? A line of best fit is a straight line that join most of the point plotted on the graph. Kalau tak faham, buat faham. Macam biasa, nanti cikgu akan terangkan. The point which are not on the line of best fit must be distributed evenly on the both side of straight line. Okay. Ayat dia terlalu tinggi sebenarnya. Ayat dia terlalu tinggi dalam matematik dia. So, cara yang mudah untuk difahami apabila ni contohlah cikgu nampak Okey, boleh nampak tak cikgu punya graf contoh ni? Boleh? Say Okey. First kali kamu akan dapat table. Bila table kamu akan plot. Dia akan bagilah dia punya scale. Kamu akan lukis. Semua tu prior knowledge kamu sahaja. So plot. Lepas tu kamu akan buat satu garisan. Garisan itu dinamakan garisan best fit. Ingat, ada dua sahaja dia punya tips ataupun dia punya rule. The first one, ni semua kena tengok. Rule number 1. Ceng. Dia kena touch. Alah, touch pun salah. Touch.
touch point, touch many point as possible. Nanti cikgu akan tunjuk satu contoh. Apa yang dimaksudkan touch many point as possible. Tengok cikgu buat satu garisan, letak satu pembaris, ambil pembaris kamu nanti, kamu akan letak, nanti cikgu akan tunjuk. Kamu kena garis sebanyak mana point yang boleh kena. Itu adalah syarat pertama. Dan syarat yang kedua, kena balance. Balance maksud dia apa? Balance, contoh, dekat sini ada 7. Ada 7 point yang dia plot. 6 semua kena. Ada 1 je yang tak kena. Yang mana? Yang atas ni. So, atas tu, dia kata dekat dia punya definition, kamu kena distributed evenly on both side. Bermaksud, kita kena jadikan dia balance. Contoh, ni contoh satu je yang tak kena. So, doesn't matter, tak ada masalah, kita letak saja dia dekat luar atas. If ada 2 yang tak kena. Nampak tak pen merah cikgu, yang satu lagi cikgu reka satu point dekat situ. Nampak? So, kamu kena letak, bagi dia balance. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Kamu tak boleh biarkan dua-dua dekat atas. Kalau boleh elakkan. Sebab dia akan mengganggu gugat kita punya best fit. Dia tak berapa best. Nanti jawapan kita akan lari dengan jawapan belakang. Satu lagi nak bagi tahu, linear law ni jawapan dia dengan jawapan skema dia ada plus minus. Sebab lain orang lain graf dia. Dia akan jadi lain sikit. Sikit je lah, tak banyak. Dia akan bagi around 0.2 plus minus untuk jawapan akhir. So, kena ingat yang ni. So, kita as a student, kena lukis best fit yang mungkin. Itu dia. Kalau boleh, ikut dia punya rule ni. First, touch many point as possible. And then, the number 2, kena balance. Kalau 2 dekat atas, 2 dekat bawah. 2 kat atas, 1 kat bawah, boleh tak cikgu? Boleh juga, tak ada masalah. Kalau dia ada 3 point sahaja yang tak kena, so bagi balance. Jangan bagi 3-3 dekat atas. Jangan bagi 3-3 point dekat atas, tak kena. This one, kita tak akan dapat the best fit one. Okay? So sekarang ni cikgu ambil satu contoh. Sabar. Sebab kita ada 2 ni. Nak bagi ni. Kalau tak sempat, mungkin kita akan buat satu je. So semua ready? Sekejap, cikgu terbalikkan cikgu punya laptop dulu. Nak tulis dengan lebih baik. Cikgu tegur benda yang sama juga student. Boleh dengar suara cikgu? Ya. Boleh? Nanti nampak dekat atas. Sekejap. Cikgu kena offkan video dulu. Ini tak mau dah. Mana ni? Sekejap, ini boleh mana? Video ni cikgu off dulu. Sebab tak nampak atas. Sebab cikgu tengah baringkan cikgu punya surface. So sekarang ni kita nak tengok soalan nombor 4. Okay. Macam mana nak lukis? Cikgu akan ajar daripada A sampai Z. Macam mana nak melukis dengan baik. Okay, cikgu ambil topik ni. Ambil table ni. Cikgu, macam mana cikgu nak lukis dekat dalam satu kertas graf. Kamu pun boleh ikut. First step kamu kena buat apa? Kena ada kertas graf. Okay. Semua dah ada kertas graf sekarang? Pembaris kena ada juga. Okey, kita akan fokus kepada table. Okey, ingat cikgu nak setiap kali kamu jawab soalan melukis graf, kamu kena ada table di atas dia. Cikgu tak suka betul kalau student dia masih lagi tak nak ikut cakap cikgu ni. Boleh tak ni table? Kalau tak nampak table ni. Mana table-nya? Sekejap. Tidak. Sekejap nah. Okey, table ni boleh tengok depan. Okey, tak apalah. Boleh letak dekat bahagian sini. Dekat dalam kertas kamu nanti, boleh tulis kat bahagian sini. Cikgu tak boleh pula paste kat situ kan. So, first kali, okay, boleh tahu tak function dia? Sebab apa cikgu letak table dekat atas graf cikgu? Siapa tahu jawapan dia sebab apa? Cepat. Siapa yang tahu jawapan dia sebab apa? Macam dekat atas dalam kereta je tu. Muhammad Adib. Ya, sebab apa dia letak table dekat atas? Nak bagi senang tulis. Ya.
Salah satu dia senang dan kita nak avoid kita punya mistake, careless mistake. Memang akan ada. So yang kedua, kita tengok table kita betul-betul dan kita tolonglah. Ini cikgu ajar daripada A ni. Mungkin ada yang masih, alah cikgu ni pun nak ajar. Tak, sebenarnya sangat penting. Sebab cikgu menanda, cikgu nampak. So tanda kat sini, ni cikgu ada punya pembaris. Kamu pembaris, tolong ambil pembaris kamu. Tolong buat apa yang cikgu buat. Walaupun lambat sikit cikgu buat ni. Okay, cikgu nak tunjuk. Boleh je cikgu tunjuk yang dah siap. Tapi cikgu nak tunjuk macam mana cikgu buat. Sebab dia lebih tunjuk ni lagi nampak. Okay. Make sure cantik macam ni. Cantik macam cikgu buat. Sebab bila kamu lukis graf yang tak cantik tu, dia melambangkan kepribadian kamu. Itu cikgu punya ni lah. Cikgu punya mitos. Tapi dia betul. Tulis Y, tulis X. Ini satu. Kena tarik panjang. Jangan tarik sampai sini sahaja. Sebab dia bagi kertas graf punyalah besar, tetapi student dia cuma habiskan sampai sini je. So nampak sangat kita membazir. So kita buat penuh. At least kena lukis penuh. And then kita masukkan, kita buat apa? Kita guna skala yang dia bagi. Dekat sini skala dia tulis, kena baca skala dia. 1 cm 1 unit. Cikgu tengok sebenarnya dia salah dekat sini. Buku teks pun ada salah juga sebenarnya. Kita boleh tegur kalau salah. Sebenarnya biasa dia akan guna 2 cm. Perasan tak? Bila tengok kertas graf ni, daripada sini ke sini adalah 2 cm. Dia tak boleh pakai 1 cm sebenarnya. Tengok dia punya graf yang dah siap pun tak sama dengan skill yang dia bagi. Mana ni dah hilang dah. Sabar. Terlalu besar dia akan jadi lari sikit. Okey, kita ikut skill. Skill yang cikgu punya. Ni skill cikgu. Cikgu akan guna untuk X, cikgu akan pakai 0.5 untuk 2 cm. 1.0, 1.5, 2.0, 2.5. Okay, kalau kertas kamu mungkin lepas, dia jadi cikgu punya ni dia jadi tak cukup sebab kita punya paling tinggi adalah 4 dekat sini. So 4, tak apalah, ini kertas graf ni dia tak cukup, tak sama standard So cikgu tulis je 3.0, sini 3.5, kamu boleh tulis terus 3. Ni 4.0. Ni dia punya kertas graf ni tak berapa cukup, dia kena tambah lagi 2 kotak sebelah kanan ni baru dia jadi standard. Tapi tak apa, kita pakai je 0.4, 0. Cikgu padam sikit bagi cantik. Jadi kamu kata tak betul pula. Sekejap. Kita padam yang dia punya nak panas tu je. Sekejap. We run time sekejap ni. Okey. Boleh nampak tak? Sampai 4.0 dekat sini. Bayangkan kamu pakai kertas graf yang elok. So sekarang ni 0. Sini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tolong tulis sampai hujung. Sampai hujung dunia. Kalau kertas kamu dapat sampai 10 sebenarnya. Ini kertas graf ni tak berapa lengkap, tak berapa sama macam yang betul punya. So cikgu anggapkan kamu tengah buat. So make sure satu lagi yang ramai student ni lupa. Tolong tulis ni, this one, dash. Ataupun kita panggil dalam matematik bahasa Melayu dia kita panggil sengatan. Siapa masih ingat tu kan? Bahasa Melayu dia sengatan. Kamu kena tunjuk yang tu. Kalau tak, dia akan jadi salah. Kalau kamu setakat tulis number saja, nanti pemeriksa dia akan pangkah. Dia akan jadi salah. Sebab apa dia pangkah? Sebab dia tahu melukis graf ni mudah. So dia akan cari dekat mana-mana yang salah. Careless yang student buat. Okay. First, sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak plot dulu. Boleh tengok elok-elok. Kamu boleh plot dengan kertas kamu. Cikgu plot dengan kertas cikgu. 1, 3.4. Ni cikgu buat 1, 3.4. Dekat sini. Ingat, dia punya syarat dia ada 2 yang common dalam SPM yang dibenarkan. 1, gunakan titik. Jangan titik sikit je kan. Dia kena titik yang ada nampak sikit baru kita nampak dia punya point. Tetapi yang digalakkan dalam SPM adalah menulis X. Dia cukup-cukup sedang. Jangan terlalu besar sangat dan jangan terlalu kecil sangat. Dia ada efek nanti. Dan jangan buat, dan ada yang buat juga macam ni nanti. Dia buat apa? Dia buat tambah. Tambah, tolonglah jangan buat. Sebab dia akan mengganggu cara penulisan kita.
Tambah tak boleh. Satu lagi ada yang baru lagi, hashtag. Hashtag pun ada. So tak nak tengok yang ini. So kita fokus kepada Cikgu Hafizul sahaja. Kita buat X sahaja. Buat apply untuk MathMods boleh, dalam NMaths pun boleh. Tolong buat pakai X, janganlah perli cikgu kan. Tanda besar macam ni kan, tak maulah. So dia kena yang sedang-sedang sahaja. Okey, cikgu plot lagi sebab kita nak tengok dia punya taburan, dia punya point tu. Okey, 1 3.4 cikgu dah buat, 1.5 4.2. Alright, 2 4.8. Okey, 2.5 5.8. Tolong jangan salah 3 6.2. 3.5 6.6. 1 2 3 4 5 6. The last one 4 7.6. Cikgu ambil 7.6 dekat sini Alright, ini cikgu dapat dan harap kamu boleh dapat. Ada yang buat ke? Semua dah upload ke? Semua dah upload ke? Respon? Dah, cikgu. Dah tidur dah. Dah. Okey dah. So sekarang ni cikgu nak kamu buat line best fit. Yang ni yang kena betul-betul. Cikgu cakap tadi. So yang kita guna kaedah ni adalah manual yang akan kita guna dalam SPM. Cikgu akan tunjukkan satu lagi nanti cara untuk menggunakan teknologi. Memang ada juga disebut dalam buku teks ni. Cara nak pakai, kita akan guna satu apps tu, Desmos application, untuk kita tengok kita punya line best fit. Nanti cikgu akan tunjuk. So sekarang ni cikgu nak buat, sama-sama kamu ambil pembaris kamu. Kamu kena letak dekat mana yang boleh kena sebanyak mungkin point yang terbaik. Nampak ni cikgu main-main dengan cikgu punya pembaris ni. Kita tengok dulu, so kita boleh kena lah macam mana pun. Cari yang terbaik. Dia mesti ada yang lain-lain juga kan. Tapi kalau boleh kena sebanyak mungkin. Garisan yang boleh kena. Cikgu kena pusing sikit lagi ni. Alright, cikgu dah nampak dekat sini. Dia kena hati-hati Alright, cikgu padam ni. Cikgu ambil satu pen lain. Pen warna merah lah. Merah lagi. Tak warna merah, warna biru. So cikgu gariskan. Okey, ini contoh satu lah. Nanti kamu akan tengok. Mungkin kamu punya jawapan lain sikit. Sebab cikgu tulis atas tablet ni, dia mungkin ada lari-lari sikit. So apa yang kita nak sampaikan adalah melukis best fit. Kena ada dua. Rule number 1, touch many as you can. Touch point many as you can. First, nombor 2 kena balance. So ini jawapan yang cikgu dapat. Ni contoh, dia touch sini. Dia touch sikit dekat sini contoh. Ni ada 3 yang touch. Dan ada 4 yang tak touch yang cikgu punya. Yang cikgu punya. Yang kamu punya, kamu buat je. Ada 4. Boleh nampak tak? Ada 2 dekat atas, cikgu apply balance. 2 dekat atas, 2 dekat bawah. Boleh nampak ke tak? Boleh nampak tak 2 dekat atas, 2 dekat bawah? Dia sebenarnya cikgu, susahnya cikgu. Sebenarnya dia bukan kira susah. Dia akan ambil yang terbaik. Jawapan kamu macam cikgu cakap tadi, dia ada plus minus 0.2. Kamu kena ingat tu. Jawapan dia semua orang takkan dapat tepat pun kan. Tak dapat tepat pun macam komputer. Cikgu pun tak dapat tepat sebenarnya. Tapi kita menghampiri ketepatan tersebut. Kita close. Okey, sekarang kita masukkan knowledge terus. Kita terus tengok dia punya y-intercept. C sama dengan berapa ni? 2.2. Cikgu dapat 2.2. Nanti kita compare dengan komputer punya jawapan. Ini jawapan cikgu lah. Okey, second one kita nak cari apa? Gradient. Macam mana nak cari gradient seorang? Gradient form 3 dulu. Macam mana nak cari gradient? Farzana, gradient. Y2. Ingat tak formula? Y2 tolak Y1. X. Okey, kita tengok ni. So kita kena ada gradient, kena ada 2 point. So 2 point dekat sini yang selalu kesalahan student buat, dia ambil point yang mana? Yang di luar line. Sekejap, padam sekejap. Ni, di luar line ni dia ambil point ni.
Kalau dah dua line, luar line, bermaksud kita tak perlukan dia untuk melukis mendapatkan gradient. Kita ambil yang di atas garisan sahaja. Apa-apa point, 2 point untuk di atas garisan saja untuk kita mengira dia punya gradient. Kalau macam cikgu ambil contoh yang ni. Berapa ni? 3.0 dengan cikgu ambil yang mudah lah yang ada 6.2. Okey, boleh nampak? Ini satu point cikgu. Satu point lagi cikgu tak nak ambil dekat sini, tak nak ambil dekat point yang dah sedia ada dalam kotak table. Cikgu nak ambil point lain. Cikgu ambil point dekat sini. Dekat sini. Berapa point dia? 2.2. Lepas tu cikgu cari gradient. Okey, 6.2 minus 2.2 divide berapa? 3.0 minus 0. Ingat X, Y kuasa 2, Y 2 tolak Y 1. Ni dia orang dah tahu dah. Puan Norish, jangan risau. Ini basic punya dalam matematik. How to find the gradient. Om tu dah belajar. So berapa jawapan dia? Tolong kira untuk cikgu. Siapa yang ada calculator tu? 6.2 minus 2.2 bahagi dengan 3. Berapa? 1? Berapa? 0.8. 0.8. Betul-betul lah kira. Siapa lagi kira? Salah tu kiraan kamu. Berapa? 6.2 minus 2.2. Cikgu malas nak keluarkan kalkulator cikgu dalam komputer ni. Buat dia kira senang je. Berapa? 1.33. Okay, 1.333. Okay. So this one is gradient. This one is dia punya y-intercept. So cikgu nak kamu lepas ni, kamu buat sebiji macam cikgu buat. First cikgu akan bagi table. Skala ikut apa yang dia nak. Plotkan dengan betul ke semua point. Sebab sini akan menyumbang banyak markah. Kalau kamu salah plot satu, markah dia akan carry forward untuk soalan seterusnya. So kena faham, be careful. Kena tengok betul-betul. Kadang-kadang senang je nak tengok dia betul ke tak. Tiba-tiba satu point dekat sini kan. Kita dah plot dah tadi. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiba-tiba ada satu point kamu plot terlalu jauh. Itu maksud dia kamu ada kesilapan plot. Selalu macam ni. Student dia buat tak tahu je. Sebenarnya kita boleh detect cepat sebenarnya. Kalau dia terlalu beza sangat dia punya dengan kita punya jawapan. So after that, cikgu nak kamu buat line best fit kamu. Cikgu nak tengok dan kita akan compare. Dan cikgu nak tengok y-intercept kamu berapa dengan gradient berapa. Itu sahaja kita nak belajar hari ini. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk dia punya guna teknologi. Sekarang ingat cikgu punya gradient 1.33. Semua ingat dalam kepala. C cikgu 2.2. Boleh? So sekarang kita nak tunjuk dalam menggunakan Desmos. Cikgu stop yang ni dulu. Stop sharing. Okay, boleh nampak tak? Ke tak nampak? Cikgu share satu benda lagi, screen lagi ni. Allah. Desktop cikgu. Boleh nampak tak cikgu share ni? Nampak. Boleh. Boleh nampak? Senang je. Kamu nak buat dekat rumah pun boleh. Desmos kamu tekan. Ini adalah satu application yang free. Kamu ambil yang Desmos yang atas sekali. Desmos Let's Learn Together. Atas sekali. Lepas tu kamu tak payah sign up pun tak apa. Sebab kita nak pakai dia punya table saja. So kamu type graphing calculator. Kamu akan dapat satu bentuk macam ni. Kita nak tengok dia buat best fit menggunakan calculator. Ingat tadi cikgu punya gradient tadi berapa? Gradient cikgu 1.333. Cikgu punya y-intercept tadi 2.2. So kita check. Cikgu kena tambahkan table. Cikgu masukkan table kat sini. Bagi masa 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Betul ke? Okey, betul. Masukkan dia punya y pula. 3.4, 4.2, 4.8, 5.8, 6.2. Alamak. 6.2. The last one, 6.6. Last one, 7.6. Okey. Boleh nampak tak cikgu punya gambar ni? Cikgu kecilkan sikit, cikgu tarik ke bawah. Nampak tak dia punya taburan dia macam mana? Lebih kurang macam graf kita tadi. So sekarang ni, cikgu tak nak gariskan terus macam ni. Dia dalam matematik dia tak ada buat garis macam ni.
Dia tak adanya garis macam ni. Dia tak mau tengok macam tu. Yang ni graf untuk baca, untuk membaca satu finance punya account. Contoh kan. Boleh lah. Markah student. So yang ni kita tak mau. Kita nak wujudkan satu best fit line. Yang ni cikgu baru belajar. So nak buat best fit line senang je. Ambil Y1. Cikgu ambil daripada equation. Apakah equation straight line? Siapa tahu? YMX plus C kan? YMX 1. Ni cara nak menulis dia. Plus C. Tak apa. Kamu type dia tu, kamu boleh nampak. Ini adalah garisan best fit yang dibuat menggunakan Desmos application. Kamu boleh check lah. Maknanya kita boleh explore juga bila kamu dah jawab. Betul ke aku punya jawapan ni kan? Betul ke aku punya best fit ni terbaik ke aku punya best fit ni? So kamu boleh tengok daripada graf ni sendiri. Dekat tepi ni, bahagian tepi ni ada bagi dia punya gradient. Nampak tak gradient dia dekat situ berapa? Tolong bacakan seorang yang cikgu tunjuk ni. 34. 1.34. So cikgu tadi 1.33. Very close. So bermaksud dia dah terbaik dah yang tadi cikgu buat tu. Tengok dia punya C pula. Cikgu dapat tadi 2.2. Nampak tak C ni? Y-intercept 2.2. Dan komputer dapat 2.15. So kalau boleh kita nak seiring dengan dia. Jangan terlalu jauh. Macam cikgu cakap tadi. Memang setiap orang berbeza dia punya lukisan. Tetapi kita nak yang terbaik. Sebab tu nama dia best fit. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Okey, sekarang ni. Untuk jawapan kamu, cikgu bagi dalam masa 10 minit saja. Cikgu nak kamu buat dengan fokus. Ini adalah soalan dia. Nanti kita akan hantar guna Classkick. Kamu buat dulu. Okey, boleh nampak tak? Belum lagi, tak nampak. Okey, sekejap. Cikgu stop sharing. Cikgu sharing yang sebelah sini punya. Alright. Boleh nampak ke tidak? Boleh. Okey, boleh tengok dan jawab. Cikgu bagi masa daripada okey, 10 minutes from now. Dia kena dekat ni. 10 minutes from now. Tolong tulis, tolong lukis, nanti cikgu bagi link Classkick. Nanti kamu masukkan dalam Classkick. Kita check seorang-seorang siapa yang buat salah tu. Dari situ kita boleh nampak lah. Jangan takut buat salah. Semua orang buat salah. Cikgu pun buat salah. Tengok soalan ke? Sorry. Okey, ni soalan dia. Semua boleh salin dulu dekat atas kertas graf tu, buat table ni. Okey, sambil-sambil tu, boleh dengar sikit muzik. 10 minutes. Ada masalah boleh tanya.
Cikgu nak tengok soalan tadi. Alright. Ini dia suruh buat Y X dia 2 cm 2 unit. Y dia nak 2 cm 5 unit. Itu dia punya skala, kena follow skala tolong jangan terbalik. Ikut, kalau X dia kata X, Y dia kata Y. Kena ikut betul-betul. Tidak nanti dia akan tolak markah sebenarnya. Dia akan tolak markah. Ada ramai juga yang terbalik sebenarnya. Tapi terbalik ni jarang kita berlaku kan, tapi ada juga. Tapi kita akan tengok kalau dia terbalik, dia plot dengan betul, dia akan dapat markah lagi sebenarnya. Cuma dia akan tolak markah dekat bahagian skill saja. Daya, you sudah buat? Daya, Adib? Tengah buat cikgu. Garisan tu kamu tarik je. Ingat dia kena sentuh dia punya Y-intercept tu, jangan tarik separuh je. Tarik sampai Y-intercept. Cikgu memang tak nak ajar banyak-banyak sebab cikgu nak tengok kesalahan kamu. Jadi kita akan tegur nanti. Siapa yang dah siap, macam biasa tolong angkat gambar, masukkan dalam kelas Keep. Cikgu dah masukkan link dia dekat tepi tu. Ni kamu tunggu lagi 4 minit. Ni soalan dia. Cikgu pun buatlah juga. Ingat, pembaris panjang sangat berguna dalam hidup kita. So tolong guna pembaris panjang. 1, 5.5, 2, 7.0, 4, 10.5, 6, 11, 18, 85. Desmos. One. Kita tengok balik dalam Desmos juga masukkan siap-siap lah. Boleh nampak lah dua jawapan yang kita dapat. 5.5, 7. Ada masalah ke? Fazana dekat mana dah? Nak tulis C jap, nilai C. Okay, nilai C. Dah plot dah lah? Dah. Okay. Nanti hantar tekan dekat situ link. Tolong siapa yang ni sebab cikgu nak check semua sekali. Daripada situ kita boleh nampak kesalahan kamu. So seorang pun tak buka link tu. Macam biasa snap. Hari tu cikgu dah bagi tahu kan. Kamu nak buat tu. Apa yang lupa, tolong tengok balik. Link telah diberikan. Soalan dia.
2 minutes. Dayanti, mana? Okey sudah. Tak payah buat saja garisan tu. Cari gradient. Ingat gradient ambil 2 point di atas line. Mana-mana pun boleh. Kalau point yang kamu plot tu kena, mau ambil tu pun tak apa. Ambil yang mana cikgu? Ambil yang dekat-dekat ke yang jauh-jauh? Seelok-eloknya. The best one, ambil yang jauh. Hujung ke hujung. Sebab apa? Kita akan dapat the more accurate gradient dekat situ. Jangan ambil sebelah-sebelah. Maksud dia sebelah-sebelah macam mana cikgu? Macam ni contoh. Yang ni. Kamu ambil yang ini dengan yang ini. Dekat sangat. So dia tak apa-apa cantik. Sepatutnya kalau kamu belajar dengan mana-mana cikgu pun dia akan suruh ambil the longest one. Ambil yang jauh sikit. Bila jauh ni kita akan dapat dia yang lebih terbaik. Lebih accurate. Okay, boleh klik link kelas cake tu. Cikgu nak tengok jawapan kamu semua. Buatlah, tangkaplah gambar setakat mana yang kamu ada. Oh, Aiman dah settle. Aiman tak tangkap gambar lagi. Puan Noris dah ni. Boleh masukkan nombor. Sini boleh tekan sini Puan Noris. Boleh. Sekarang ni kita guna gambar. So, dia boleh attach gambar. Kalau ada nak pakai pen pun boleh juga kita attach kat situ pakai pen saja. Kita boleh nampak lah. Sekejap. Daripada student. Sekarang ni yang klik link cuma ada 2 orang. Ada 3. Nan Hazwani dah klik. Tolong attachkan kamu punya gambar. Nanti kita nak check. Check lah. Bukan check semua lah. Macam kita dalam kelas kan. Cikgu pusing-pusing. Tengok kamu buat. Betul ke ni, salah ke ni. Cikgu tegur. Yang salah tak apa. Salah kita boleh cuba perbaiki. Azwani. Dah attach belum Azwani, Nan? Nan tengah tengok gambar ke? Tengah tengok gambar. Okey, tengah tengok gambar. Jangan tangkap gambar muka pula kan. Tangkap gambar jawapan kamu. 11:50. Okey, rasanya kita tak perlu banyak jawapan lah. Patutnya lagi satu soalan. Takut nanti kita akan drag masa yang terlalu banyak. Lepas ni kita check. Mungkin around 12 suku kita boleh habis kelas kita. Kelas MX ni cara cikgu cakap kan. Oh, Aiman dah masuk dah. Kita tengok jawapan Aiman. Oh, Aiman ni kejar. Okey, Aiman. Ni Aiman tengok ni. Aiman dengar tak ni? Ambil pen merah. Dah. Ini table ni tolonglah buat elok-elok. Kita selaku seorang lelaki yang handsome, Cak Aiman. Tolong buat table elok-elok. Tulis elok-elok. Okey, satu. Okey, kedua. Yang ini. Cikgu cakap terus. Betul ke dia punya ni tadi? 5, 10. Okey, betul. Dia punya skala betul. Cuma cikgu dah cakap tadi, jangan biarkan sampai 30. Tergantung sepi. Tolong buat 35, 40, 45. Walaupun tak ada. Boleh faham, Aiman? Faham. Lepas tu, berapa kamu punya y-intercept ni? 3.5. 3.5. Okey, 3.5. Mak lah, cikgu tak cakap betul lagi ataupun salah. Sekarang ni cikgu nak tegur dulu apa yang sepatutnya cikgu tegur. Lain semua cantik dah. Ini gradient kamu. Kamu ambil point yang mana ni? Yang point 6 dengan 2. 6 dengan 2. 6 dengan 2 ya ni. So cikgu cakap tadi kalau boleh ambil point yang agak jauh sikit. So kita akan dapat satu equation yang lebih baik ataupun gradient yang lebih baik. Okey, ini jawapan kamu. Okey, kita tengok nanti sama ada dia betul ke tak. Kita bagi sikit bintang. Bintang kan? Okey, kita bagi. Well done. Ada well done ni? Tak ada well done. Okey, well done. Untuk cikgu dah check. Ni Adam Shah. Adan Shah ke Adam Shah? Okey, Adam. Bagus. Paksi X, paksi Y bagus. Cuma table tak nampak dekat atas ni. Adam. Mana Adam? Ya. Tengok table dekat atas. Cikgu suruh buat. Kena buat. So, ini kamu punya line bell speed. Okey, maknanya bawah 5 juga kamu dapat. Bawah 5 juga. Tak ada masalah. Lepas tu, gradient kamu dapat berapa? Gradient ambil yang mana? Ambil point yang mana? 26 dengan 1. So, kamu dapat yang tu. So, dapat gradient 1.5. Okay, good.
Kita nak tengok jawapan yang sebetul-betulnya. Dia mungkin ada plus minus ya. Ingat cikgu cakap, dia tak semestinya salah. Dia akan lari sikit jawapan. Amazing. Bagus. Lagi yang lain mana? Abrisham. Ni Abrisham punya graf. 1.5. Okay, bagus. Dia punya gradient 1.5. Dia punya ni adalah berapa? C berapa? C tu adalah 1 point je. Y-intercept. Tak payah tulis dia punya koordinat. So, kamu punya berapa ni? Abrisham? 4. 4. So, C kamu adalah 4. Tulis macam ni. C tu maksud dia Y-intercept. Bukannya koordinat. So, yang lain buat okey ke? Okey, Cun. Cantik. Ni tulis Y nanti dekat atas. Tak nampak Y-nya. Mungkin dah ada tapi tak kat gambar. Sini tolong tulis X. Ikutlah. Kalau dia bergantung pada kita punya soalan. Kalau X, X lah kita tulis. Kalau 1/X, kamu kena tulis 1/X juga. Okey. Amazing. Kita bagi best sikit kan. Okey, yang lain. Mana lagi? Adib. Adib dah siap ke? Nelly. Kita tengok Nelly punya. Okey, bagus. Bagus. Dia punya gradient 1.5. Oh, sama dengan Abrisham. Macam berjanji pula kan. Dia punya ni berapa? Nelly? 4. 40. Okey, C kamu 4.0. Okey. Ini yang basic kita kena buat setiap kali buat graf ni ya. Okey, bagus. Well done. Mana dia? Well done dia? Tak ada. Ada well done. Yang lain siapa lagi nak tengok cikgu semak? Nur Farzana. 1.5 juga. Good. Ini berapa ni? C ni? 4. 4. Okey, tengok graf sikit. Nampak macam okey. Kalau boleh, okey dah tu. Cantik dah. So, okey juga. Tak ada masalah. Yang lain mana lagi? Nur Farzana dah tanda. Ain dah buat ke Ain? Syahira. Kita tanda mana yang nampak je. Okey, table. Bukan dekat sini maksud cikgu. Table ni. Bukan maksud cikgu dekat sini. Bahagian atas tu yang ada ruangan. Boleh dengar tak ni? Apa dia? Tak tahu. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Tapi cuma nak bagi tahulah basic. Ingat jawab math mode pun nanti buat macam ni. Siapa suruh cakap nama cikgu Hafizul suruh. Tapi memang dia akan memudahkan pelajar. Kalau kamu pergi seminar ke dia akan suruh juga benda yang sama. 1.5 betul. Yang ni berapa? Y-intercept 4. Okey, nampak kebanyakan semua dapat yang sama. So bermaksud line kamu tu betul. Betul ke tidak? Kita check nanti sikit lagi. Ni ada yang tak jawab lagi. Syamil tengah buat. Ni ada lagi. Ni siapa ni? Syamiza. 4. Okay, good. Gradient pun sama. Best fit kamu cantik. Macam mana nak tahu cantik? Tengok. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Nampak tak? Dia balance. First, dia guna konsep yang pertama. Tips yang pertama tadi, dia kena sentuh sebanyak point yang mungkin. Okay, dah settle. Dia dapat sentuh 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 point. So, lagi 2 point tu, kita kena balance. Yang macam ni buat kan? Tengok ni semua Syamiza buat. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Dia supposed to be balance. Dia akan dapat jawapan yang terbaik. Okay, tahniah. Yang ni. Kita akan pergi seterusnya. Siapa lagi ni? Ada lagi? Syamiza dah tadi. Okay, ni dah. Syamil. Syamil. Oh, Syamil sengit. Kepala cikgu pun kena sengit sikit. Macam ni kan. So, tangkap gambar pun kena betul. Mana dia punya table? Kita dah cakap tadi kena ada table. Semua kepala sengit. Syamil buat kita kepala jadi sengit. Ni berapa Syamil ni? Y-intercept berapa? 4. So, gradient yang kamu dapat 1.5 juga. Okay, good. Cuma dia sengit je. So, good jugalah. Dia tangkap gambar tu. Selalu macam tu kan. Student dia suka bagi cikgu ni pening kepala. Okay, sekarang kita nak tengok jawapan daripada Desmos application. Sekejap. Kita stop yang ni dulu. Aku share yang ni. Lebih mudah sikit. Okay, boleh nampak tak? Cikgu punya screen. Tak nampak? Boleh nampak ke tidak? Nampak. Nampak. Okay, nampak. Apa yang kamu nampak? Ini. Tadi yang dalam soalan tadi. X1, 1, 2, 4. Lepas tu dia dapat plot macam ni. Boleh nampak? Cikgu pangkai ni. Tepi. Bagi nampak lebih besar. Ini semua dia punya point. Nampak tak point dia? Lepas tu ada 2 point yang missing. Ni 1. Ni 2. Macam kamu buat tadi lah. Memang kebanyakannya semua betul.
Tapi kita nak tengok adakah gradient dia tadi dengan y-intercept dia lebih kurang dengan jawapan menggunakan teknologi, menggunakan Desmos application. Yang itu yang paling penting. So kita tengok jawapan dia berapa. M berapa dekat jawapan sini? Berapa yang kamu nampak? 1.48. 1.48. Tadi kamu dapat 1.5. So dia dah cantik sangat tu sebenarnya. Dah hampir macam komputer dah kepala kita kan. So C dia berapa? 4.0 kamu dapat. Dapat 4.09. Ini jawapan komputer. So dia lebih kurang dan sangat rapat sebenarnya. The closest. Dia nak dekat tu maknanya dia cantik sebenarnya. So kamu boleh tengok lagi dengan soalan-soalan lain yang kamu buat. Nak buat lagi ke? Okey, kita buat soalan seterusnya lah. Baru pukul 12. Terus buat soalan nombor 2. Dekat dalam ni ada tulis. Ni soalan nombor 2. Buka kertas graf, cikgu nak tengok lagi. Okay, boleh nampak kan? Dia punya soalan kan? Buka kelas kit tu kamu boleh nampak. Ini adalah the second one. Tolong buat yang ni. Cikgu bagi masa 8 minit. Upgrade sikit sebab semakin laju kan. 4A ni bagus kan? Buat pengetahuan Puan Norish, 4A ni dia lebih terkedepan sikit daripada kelas-kelas lain sebenarnya. Cewa. Ya ke? Tak tahulah. So tolong buat. Nanti cikgu cek. Ni Batrisha punya. Sambil-sambil cikgu cek. Ni Batrisha. Batrisha boleh tengok cikgu buat tanda kamu punya ni. Kena tarik sampai habis Batrisha. Ni pun kalau boleh. Tarik sampai atas saja. Okay, great. Asif, dia ada mesej dekat sini. Line slow Asif. Okay, tak apa-apa. Okay, Asif punya pun okey. Ni. Asif boleh tengok cikgu dah tanda kamu punya. Okey dah. So good. So table dekat atas ada tak? Tak ada table je dekat atas. Cikgu suruh ke table, kamu tak ada ke table. So amazing. Yang lain boleh terus buat. Soalan nombor 2. Ini yang tak boleh hantar dalam kelas kit, boleh WhatsApp cikgu je hantar. Sebab ada juga yang kes macam form 3 pun banyak juga semalam, tak tahu dia guna akaun Google apa sampai tak boleh nak masuk. So boleh hantar kat WhatsApp cikgu, nanti cikgu semak kan. Cikgu bagi tahu apa yang kesalahan kamu. Kamu boleh belajar lah. Okay, boleh teruskan soalan nombor 2. Semua tengah buat kan? Dah siap nanti ada button tangan dekat sebelah kanan tu nanti. Kamu boleh raise your hand dan suruh cikgu check. Nanti cikgu akan nampak kamu punya notification dekat tempat cikgu. Cikgu boleh terus check kamu punya. So lukis dulu. Plot elok-elok ingat plot elok-elok. Kebanyakan orang dia plot salah.
Ada siapa-siapa yang dah siap ke? Aiman dah siap, Aiman? Aiman? Belum. Belum. Tengah buat apa tu? Best fit ke? Tengah buat line ke? Dah habis plot? Gradient tu ambil je point yang mana-mana di atas line. Kalau boleh jauh-jauh sikit. Hujung-hujung pun lebih baik juga sebenarnya. Kita tengok dalam kelas ni siapa dah hantar. Abri Syam dah hantar ke? Boleh snap je. Siapa yang dah hantar? Ain tak boleh hantar tadi kan? Sana dah. Zahira. Okay, Zahira. Amiza. Okay, amazing. Siapa yang ada masalah boleh direct angkat gambar dekat cikgu, cikgu boleh nampak punya jawapan. Menunggu jawapan. Jangan tunggu jawapan kawan, buat je sendiri. Dia nak tengok jawapan kat kawan kan. So Abri Syam dekat mana dah tu? Dekat Johor. Dah tarik dah garisan tu. Sekarang tengah kira gradient. Okey, gradient. Okay, nak habis nak siap dah tu. So, yang lain harap-harap tengah kira gradient semua. Ingat untuk menyelesaikan soalan graf selalunya 15 minit, bukan 15 untuk buat benda ni je. Ada soalan lagi sebenarnya. Ada soalan yang berkaitan dengan graf. Note lukis graf ni campur dengan 10 soalan tadi, 10 markah tadi. So kamu kena ambil masa yang paling baik adalah 15 minit. Topik-topik graf ni 15 minit. Kena fikir macam tu lah. Nak lukis graf sekejap je 5 minit. Nanti kita nak interpret pula. Nak cari gradient. Nak cari dia punya y-intercept. Semua tu makan masa juga. So standard untuk menjawab memang 15 minit. Memang 15 minit. Okey, adalah Fazana dah jawab. Kita tengok kepada soalan Fazana. Adakah betul? Adakah menghampiri dengan jawapan komputer? Tapi rasanya soalan ni mudah-mudah. Nanti kamu akan nampak yang lebih ketara dia punya ke point dia. Okey, Fazana mana? Siapa yang masih buat tu buat. Ada Fazana? Ya. Dulu. Okey, berapa gradient? Satu. Gradient 1 C 0.15. Good. Tengok table sikit, ada ke table kat atas? Table tak buat, nanti tolong buat dalam exam kena buat. Sebab dia akan dalam muka surat yang lain. So okey dah yang ni, bagus. Gradient 1 nanti kita check dengan komputer ataupun dengan jawapan cikgu. Siapa lagi yang dah hantar? Abri Syam dah tangkap gambar. Betul? Belum? Padam balik. Okey. Siapa lagi yang dah hantar? Nelly. Okey Nelly. 1. Nelly mana? Okay, good. Berapa y-intercept? 0.15. Macam berjanji lagi tu. Mungkin kamu akan nampak persamaan yang banyak. Bila masuk je point yang contohlah dia punya point dia berselerak lagi kan. Distribute lagi banyak tu. So dia akan jadi macam ramai yang tak tahu sangat nak buat. Tapi this one is a basic one. Nanti kita akan bagi satu lagi assignment untuk ni. Kamu boleh jawab, satu lagi graph. Cikgu nak tengok kamu buat. Mungkin taburan dia lebih nampak macam pelik sikit nanti. Kamu kena try semua punya data. Kita lagi tengok. Amazing, thank you. Lagi, siapa lagi dah hantar? Cikgu nak check, nak tanda siapa dah hantar. Abri Syam dah? Belum, tak nampak lagi jawapannya, tak timbul lagi. Oh ni ada seorang, Daya. Daya ni saya tunggu lama dah. Gradient 1, good Daya. 0. Berapa dia punya ni? Y-intercept Daya? Daya 0? 0.15.
Ya, 0.15. Why? 1.5. Baik, sebut 0.1. Okay, okay, no problem. So betul, okay, ni make sure nanti dalam exam tolong cikgu nak tengok ada table. So kelas cikgu akan strict sikit lah. Siapa yang tak buat table tu, mungkin cikgu akan potolak satu markah lagi kan. Sebab tak dengar cakap cikgu. Okay, terusnya lagi, bagus Daya, thank you. Ni siapa ni? Okay, ni tadi. Oh, dia buat table dekat atas. Syahira, tadi setelah ditegur, table tak ada. Dia buat table dekat atas. Tapi bagus. Terima kasih, betul semua. Betul lagi. Ni berapa? Point intercept 0.15 Alright. Ni boleh nampak kan semua? Okey, ada berapa lagi? 2 orang lagi. Cikgu tanda. Lepas tu cikgu, kita akan terus habis kelas kita. Kita akan bagi assignment semua. Kita akan tengok. Abrisham. Okay, good. Abrisham ni tulisan dia je kena cantikkan sikit. Lain okey dah. Tulisan tu memainkan peranan yang sangat penting. Okay, good. Gradient betul. 1. Okay, Cun. Ini pun betul. Bukan betul lagi. Nanti kita akan semak dengan jawapan komputer. Tadi kamu dapat gradient 1. Ni Adam Shah. 1. Y-intercept berapa? 0.5. 0.15. Silap lah. Cikgu sepatutnya bagi soalan yang lagi susah. Sebab yang ni, nampak dia ada satu je. Satu point je dekat bahagian sini. Yang bila kita plot, dia di luar garisan. So, kalau satu, tak ada masalah. Letak je kat luar. Kalau ada 3, make sure 3-3 tu kena balance. Kalau satu nak balance dengan apa kan? Memang letak kat bawah tak ada masalah. Letak kat atas pun tak ada masalah. So, kita tengok. Point yang banyak pula kena. Okay, thank you Adam. Lagi ke baru hantar? Yang tak boleh hantar nanti ni tak dapat lagi. Okay, good job. Lagi, ni Syamil dalam diam angkat tangan. Okay, good. Table cantik lah. Tapi table kalau boleh buat table betul-betul. Nama table kan? Buat macam ni. Ni orang rajin sikit. Okay, lain okay dah. Oh, kamu ambil table yang cikgu bagi tu. Okay, tak ada masalah. 0.16. Ni lain sikit. Ni gradient. Okay, good. Semua okay. Kita tengok yang guna Desmos punya Kita akan tengok. Sekejap, cikgu tengok. Tengok, sama ke tak sama? Stop sharing. Sharing yang ini dulu. Cikgu ni banyak betul komputer. Tak, sebab senang sikit kat sini nak masuk tadi. Okay. Desmos dia akan dapat dekat sini. Boleh nampak tak semua? Berapa gradient kat situ? Tak nampak? Saja je kan? So nampak, ini garisan dia. Nampak? Dia punya point cuma satu je tak kena macam ni tadi. Dekat bahagian bawah. Ini case dia ada yang 2 tak kena. Mungkin ada 3 yang tak kena. So dia ikut kepada dia punya taburan lah. Dia punya table yang dia bagi. So yang ini jawapan dia. Tara-tara ni. Gradient 1.0 1.00037. So kita dapat tadi 1. So okay dah. Cantik. So the value of y-intercept berapa? 0.148. Yang tadi kebanyakan dapat 0.15. Ada yang 0.16 pun boleh diterima juga. So itu yang cikgu harap kamu boleh faham. Itu saja kita nak belajar hari ini. Selebihnya ada lagi dalam cikgu masuk dalam assignment dalam Teams. Cikgu dah sign dah masuk dalam assignment kamu. Ada satu soalan dan minta tolong hantar sebelum 9 malam ni. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh sebelum habis kelas. Kita nak bagi surprise pula. Okay. Alright. Tolong isi exit form selalunya hantar dekat ni kan. Hari ni kita hantar dalam kelas saja. Tolong isi exit card sebelum kita pergi Q&A session. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Boleh tak tekan link? Dah buka kot link tu. Boleh? Boleh ke tidak? Say hey. Nak tepuk tangan sikit ni. Say hey. Boleh cikgu. Okay, kita dah the end of the class dah sebenarnya. So cikgu bagi masa 2 minit lagi. Siapa yang tak isi lagi, cikgu nak tutup terus tau. Siapa lambat ni cikgu tutup terus. Cikgu assume semua dah ada dalam kelas. Cikgu tengok kita ada 19 orang je. Tahniah kepada semua yang datang. Sebenarnya semua datang.
Okey, assignment dah diberi. Nanti tolong jawab. Kalau boleh jangan tunda-tunda lah. Terus buat je. Kita ada, sepatutnya kita punya masa from 11 to 1 kan. So ada masa beberapa minit lagi lepas ni, tolong buat satu graf lagi terus hantar je. So simple. Very simple. So next class, kita akan masuk bahagian cara nak menukarkan from non-linear, yang bentuk yang curve-curve, kepada linear form. Nanti kita akan tengok. Itu pun senang juga. Tak ada masalah. So nanti kita akan jumpa for the next class. Dah isi ke semua? Dah. Okey, ada Dah, apa-apa dah. soalan sebelum kita habiskan kelas kita hari ini? Terima kasih atas kehadiran anda. Tengok lagi apa yang kena buat. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Nah, cepat. Sebelum kita habis kelas. Kamu boleh sambung pergi makan tengah hari. Cikgu pun boleh sambung dengan makan tengah hari. Ada apa-apa soalan? Tak ada, tak ada. Tak ada. Nampak kalau akhir kelas tu memang laju je. Okey, start. Cikgu stop recording. Terima kasih kerana hadir. Cikgu rasa itu